Rahsia. Rahsia adalah sebuah filem remake daripada filem Rahsia yang dibuat pada tahun 1987 dengan tajuk yang sama oleh pengarah Osman Hafsyam, pengarah filem dan sitcom yang terkenal dengan elemen komedi. Tapi ramai yang tak tahu dia mampu untuk menghasilkan filem seram yang sangat berkesan. Kali ini, Rahsia dibawa semula oleh anaknya, Syamil Osman. Filem ini sebuah filem yang perlu kita perbincangkan. Filem Rahsia diarahkan oleh Syamil Osman dan skrip oleh Alfie Palermo. So, antara sebab-sebab yang menarik saya untuk menonton filem ini ada dua. Satu, kerana mendapat review yang baik dari orang-orang ramai yang sudah menonton, dan satu lagi daripada penulis skrip ini sendiri, yang penulis ini yang menghasilkan One Sentif, siri One Sentif yang ditayangkan di Astro, salah satu siri tempatan yang saya rasa sangat bagus, dan saya menaruh kepercayaan kepada penulis skrip ni. Dan saya tak familiar dengan Syamil punya pengarahan, tapi oleh kerana dengan kerjasama daripada Alfie ini dan review yang bagus, saya pun pergi menonton. Dan satu lagi sebab kerana saya meminati filem originalnya. Pada awalnya saya meragui pemilihan pelakon Fikri Ibrahim untuk digantikan dengan Nabila Huda. Nabila Huda saya rasa pelakon yang baik yang tak perlu kita menyangkalnya lagi. Tapi Fikri Ibrahim ni saya rasa mampu tak dia nak membawa watak yang menggantikan Allahyarham Syukri Hashim yang dibawa dengan cukup baik dulu. Dan setelah menonton, saya rasa Fikri memenuhilah kehendak watak tu dan dia tidak terlalu berat. Sebaliknya Nabila Huda memang terbaiklah dengan watak ni, watak yang bermain dengan banyak perasaan, bermain dengan banyak emosi, watak yang ada layer-layer yang lebih dalam kan. Satu lagi, kita ada Eman Manan. Eman Manan seorang pelakon yang saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Seorang pelakon yang sangat baik lah. Membawa wataknya tu begitu mendalam dan berkesan sekali kan. Di samping itu pelakon-nya adalah Masya Milan dan Rashidi Ishak melakukan watak Eman Manan semasa muda. Dan Masya melakukan watak kepada isteri Tan Sri Karim, iaitu isteri kepada Eman Manan. So untuk para pelakon saya rasa saya tak ada masalah dengan lakonan terutama dengan lakonan lead tadi. Even anak-anak yang melakukan watak anak-anak kepada watak Ramlah, Nabila Huda dan Prof Hamdan ni, iaitu Saiful dan Marina. Saiful yang dibawa oleh Said Ali dan Marina daripada Nur Kristina Raisyah. Dan saya suka lakonan Nur Kristina ni sebagai Marina. Saya rasa dia melakukan lakonan yang baik. Kalau kita lihat dari sudut production value-nya, saya rasa ini filem yang mempunyai production value yang sangat bagus, kualiti yang tinggi, dan settingnya saya lihat kadang-kadang ada ke arah filem-filem barat lah. Dan mood filem ni pun saya rasa dia lebih ke arah filem seram yang Hollywood punya style, Amerika punya style. Even dalam bilik anak-anak tu pun kita boleh nampak dengan wallpaper biliknya, dengan furniture dalam bilik tu pun ke arah filem-filem barat, filem-filem Hollywood. Itu yang saya rasa lah. Dan dia even dalam bilik tu dia macam ada buat satu kemah kecil. Benda-benda tu selalu kita akan lihat dalam filem Hollywood lah. Dan saya tak rasa itu jadi masalah lah. Cuma dia menambah vibe yang kita familiar dengan filem-filem yang sebelum ni kita pernah tengok filem-filem seram kan. Antara saya punya favourite part, saya ada satu sajalah yang betul-betul saya suka, yang saya rasa dia creepy pada saya. Saya tak boleh cerita lebih lah sebab nanti spoiler. Scene ni berkenaan dengan printer yang print gambar, dan gambar tu apa dan situasi tu apa saya tak boleh cerita, korang kena tonton. Saya rasa itu. Dan satu lagi mungkin lah, tapi pada saya tak creepy sangat. Dia dalam keadaan gelap, ada tiba-tiba banyak makhluk yang tiba-tiba ada dekat situ. Dan satu lagi benda yang kalau kita pernah tengok filem asal, semasa perjumpaan mula-mula sekali Ramlah,
Fikri membawa watak Profesor Hamdan berjumpa dengan Tan Sri ni tadi. Di situ dia ada bagi satu hint bila Profesor Hamdan ni nak salam Tan Sri. Ada sesuatu yang Tan Sri kata dan itu adalah hint sebenarnya. Orang yang pernah menonton dan tahu keseluruhan cerita yang sebelum ni mungkin akan dapat benda tu. Dan ada juga yang dimanipulasi oleh pengarah dan penulis skrip mungkin. Bagi mereka yang pernah tonton filem ni, kita ada expectation tertentu dan kita tahu kat mana endingnya tu macam mana, dan dekat situ diorang ada buat sesuatu yang menyalahi jangkaan saya, at least sebagai orang yang pernah menonton filem Rahsia yang sebelum ni. Dekat situ bagus lah, saya rasa satu elemen, satu cubaan yang baik, sebab takkan dia nak bagi benda yang sama je kan. So yeah, dan satu lagi favourite part saya adalah bila bahagian ending tu sesuatu terjadi kepada Ramlah. Di mana dia terjadi tu saya tak boleh bagi tahu sebab dia spoiler, dan Ramlah cuba untuk membaca surah dan sesuatu yang terjadi kepada dia, dan dia cuba untuk membaca surah dalam keadaan yang dia tak boleh nak mengawal sepenuhnya, dan kemudian anak-anak dia dan suami dia turut membaca sama, dan benda tu, situasi tu disampaikan dengan sangat baik. Saya tak tahu dia bermaksud atau tidak untuk membuat scene tu jadi emotional, tapi saya rasa emotional bahagian tu. Saya rasa sebab dekat bahagian tu, dan bahagian betul-betul akhir lah, semasa diorang nak selamatkan diri. Dan tapi itu saya sudah menjangkakan lah sebenarnya dari setting, macam mana masa diorang nak keluar tu diorang terpaksa melanggar gate tu kan. Dekat situ saya dah menjangkakan endingnya akan ke situ. Dan tapi bahagian tu sebelum terjadinya bahagian yang saya tak boleh cerita ni, Ramlah dengan suami dia ni tadi, Profesor Hamdan ni, uh, sempatlah berkata sesuatu walaupun ringkas, tetapi di situ pun ada emosionalnya pada saya kan. Dan okey, itu bahagian-bahagian yang saya suka. Okey, secara overall approach atau treatment seram dalam filem ni saya rasa okey, dan dia tidaklah terlalu seram untuk saya sebenarnya, dan a bit predictable untuk saya sebab saya yang dah biasa menonton filem seram, atau siapa-siapa yang dah biasa, mungkin kita boleh predict lah beberapa scene dengan shot tu, dengan sound effect, dengan soundtracknya, kita boleh imagine apa yang jadi lepas tu. Tapi walau macam mana pun, uh, sebagai satu produk filem seram, saya rasa ini satu filem seram yang berkualiti lah. Dengan approach yang cuba disampaikan, iaitu dengan jump scare-nya, dengan teknik-teknik seram yang selalu kita lihat, dan dia dibuat dengan baik. Ada filem-filem seram yang tidak memerlukan jump scare yang terlalu banyak, dan saya lebih ke arah tu sebenarnya. Saya lebih minat filem-filem yang menyampaikan seram tu melalui penceritaan, melalui sesuatu skrip dia ke, shot dia ke, tanpa perlu jump scare. Tapi tak apa, ini kategori yang ini kan, yang jump scare, memerlukan jump scare semua, dan saya rasa tak ada problem pun. Okey, sesuatu yang membantu tontonan saya ketika tu, dan tak semua orang akan boleh dapat lah, bila ada satu penonton yang jerit terlalu kuat, yang terlalu takut bila dia menonton filem ni, dan dia menjerit, dan jeritan dia tu membantu tontonan kita lah untuk merasa seram tu kan. Tapi bila sampai satu tahap, saya rasa benda tu dah jadi kelakar pula dah, bila dia seram, dia terlalu jerit kan. Okey, itu sedikit insiden yang berlaku dalam panggung. Okey, kita pergi kepada bahagian yang mungkin saya rasa saya tak suka. Yang saya kurang berkenan adalah jump scare tu lah. Jump scare pada saya sebuah filem, saya respect lah. Filem ni memang itulah approach dia. Cuma ini personal untuk saya tak suka filem yang terlalu banyak jump scare. Tapi bukan mengatakan tak perlu ada jump scare. Jump scare perlu ada pada certain amount dan certain places lah, mungkin certain bahagian, dan tidak terlalu banyak. Dan filem ni agak banyak, tapi masih tak terlalu okey. Cuma ada beberapa scene yang pengulangan, macam
hantu yang macam tiba-tiba muncul depan muka, dan budak yang berlari di belakang kan. Tiba-tiba lari, nampak bayangan dan dia gelak. So benda tu bila dah terlalu banyak, dalam filem ni saya anggap dia agak banyak, dan seram dia dah hilang. Seram dia dah hilang. Mula-mula mungkin kita akan rasa, wah creepy kan. Lama-lama bila dah terlalu banyak, saya tak rasa benda tu berkesan lagi. Dan tapi untuk orang penakut mungkin akan tetap menjerit lah, macam penonton yang saya cakap tadi tu. Dan macam biasalah, selalunya filem-filem seram macam ni di bahagian akhir tu sekali dia macam cuba untuk mungkin ada sequel, atau dia cuba ada scene yang memancing kemungkinan ada je sequel, dan scene tu kalau tak ada sequel pun tak apa, dia biar tergantung macam tu pun tak apa. Dan ya, tak tahu filem ni macam mana, tapi personally saya mengharapkan biar dia habis di sini je. Seperti kebanyakan filem yang saya rasa bila ada sequelnya dia jadi kurang menarik dan dia merosakkan sendiri franchise, merosakkan sendiri jenama filem yang dia dah buat. Tapi tak mustahil juga ada yang berjaya kan. Macam filem Terminator kan, Terminator Judgment Day adalah satu sequel yang sangat terbaik saya rasa. Even ada yang kata sequel dia lagi best daripada original. Tapi benda tu kita boleh setuju dan tak bersetuju. Sebab bila filem originalnya saya tengok dia sebagai filem horror sebenarnya. Yang kedua tu betul-betul totally science fiction. Jadi bila kita tengok dari dua sudut yang berbeza, kita akan dapat satu kenikmatan yang berbeza, dan saya tak boleh kata ini lagi baik dan ini lagi baik daripada yang ini lagi baik dari yang ini. So ya, yeah. Dan keseluruhan untuk filem Rahsia ni sebuah filem yang memberi saya rasa berbaloi lah keluar duit untuk menonton. Dan dengan anak-anak saya bawa pun, anak-anak saya pun kata okey cerita ni, suka dia orang. Wife saya pun kata bagus filem ni. Dan satu remix yang sangat bagus. Kalau kita kira dari sudut remix, dia adalah satu remix yang sangat bagus dengan tanpa membawa lari jauh original cerita dia, dan ditambah dengan pembaharuan baru yang bukan kata lagi menarik, sesuatu yang lagi berbeza, dan dia tidak memberi kita ending yang sama, yang dia memberi ending yang lain, tapi dalam masa yang sama dia tak lari daripada original dia. So satu permainan skrip, penceritaan yang bijak dekat situ, dan pengarahan pun pengarahan yang baik daripada Syamil. So saya looking forward untuk menantikan produk dari korang lagi. Dan ya, sampai sini saja dulu. Terima kasih kerana menonton Bob Perspektif. Assalamualaikum. Peace.